استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah ta'ala kurniakan nikmat iman, Islam, iman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada malapetaka, jauhkan daripada musibah, jauhkan daripada bala bencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan iman kita di samping kita melakukan amal ibadah, segala kewajipan, amanah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, insya-Allah. Hadirin para pendengar, rakan-rakan, para asatizah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. InsyaAllah kita pada pagi ini kita akan sambung tafsir surah Yasin kita. Kita akan sambung itu daripada ayat yang semalam, bermula daripada yang 6. Litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi mana tak habis lagi yang ni, iaitu huraian mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ketakwaan seorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala sebut dalam surah Yasin, di antaranya ialah litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, yang 6. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah menjadi ikutan yang paling baik, dan siapa yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengharapkan negeri akhirat, dan di samping itu juga dia mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Sebanyak-banyaknya. Ini di antara perkara-perkara selaku kita ni umat Islam yang mempunyai Nabi dan tidak ada ikutan selain daripada Nabi SAW. Sayugialah mana kita merasa bangga dengan Nabi kita tersebut dan mengikut segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, lebih daripada kita mengikuti tunjuk ajar ibu bapa. Selain telunjuk ataupun petunjuk daripada ibu bapa, maka Nabi lah orang yang pertama sekali, manusia yang pertama sekali menasihat kita ialah iaitu Nabi SAW. Dengan itu, selaku kita ni umat Islam yang mempunyai Nabi petuah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di antara ikutan kita dan di antara amalan yang kita lakukan itu bersumberkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maknanya sayugialah kita ni merasa bangga dengan Nabi kita, dan juga mengikut segala tunjuk ajar yang diajarkan oleh Nabi SAW, lebih daripada kita mengikuti tunjuk ajaran ataupun ajar daripada ibu bapa kita. Maka dilihat di antara bukti yang terkandung di dalam surah Yasin, dan ada juga di antara seiringan dengan surah-surah lain. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran juga, di dalam suratul Isra ayat 78. Ataupun Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Imran ayat 31.
Surah Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih akan Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih akan Allah Subhanahu wa taala, ikutlah aku. Itu di antara kaitan yang paling rapat sekali di antara Muhammad dan juga Allah. Allah dan Muhammad itu di antara seingat nama yang paling rapat sekali, sehingga Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu masih kasih akan Allah Subhanahu wa taala, ikutlah dia. Ikutlah aku, kata Allah SWT. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah. Dan itu di antara surah selain daripada surah Yasin, iaitu di dalam suratul Imran. Maka ini apa yang kita maksudkan adalah wajib bagi kita semua umat Islam. Menjadi satu kewajipan lah. Bukan kita tak boleh nak memperolok-olokkan. Maka wajib bagaimana kita semua umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pentafsir kepada Al-Quran yang sebenar. Tidak ada seorang yang boleh mentafsirkan pada ketika itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehendak dan isi kandungan ataupun perkara-perkara yang tersurat di sebalik cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau tidak ada Nabi, manakan kita nak memahami ayat-ayat yang begitu canggih, surah-surah ataupun perkataan-perkataan yang begitu canggih datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya, kata-kata dan juga menambah pengakuan adalah iaitu penjelasan kepada Al-Quran. Sekiranya setakat untuk kita nak membaca saja, tuan-tuan, masih banyak perkara yang tidak diketahui di atas penjelasannya. Hanya semata-mata kita baca, kalau tidak ada orang panggil apa, berguru ataupun tafsiran, manakala kita nak memahami penjelasan ataupun kehendak ayat tersebut. Maknanya penjelasan ini adalah hadis lah sebagai satu penjelasan utama. Sebagai contohnya di dalam masalah sembahyang, contoh dia apa Allah Ta'ala sebut di dalam surah Isra ayat 78, aqimis salah. Aqimis salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia kata aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Apa maksud? Mana persoalankah? Persoalan di sini ialah bagaimanakah cara untuk mendirikan sembahyang. Maka Nabi jelaskan maksud ayat ataupun surah daripada suratul Isra ayat 78. Aqimis salah, maka persoalannya bagaimana cara untuk nak mendirikan sembahyang. Maka Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita. Mana Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita tentang rukun sembahyang. Rukun yang pertama ialah niat, keduanya qiyam, ketiganya membaca Al-Fatihah, dan juga seterusnya tidak diterangkan dalam Al-Quran secara jelas. Maka di sini siapakah yang bertanggungjawab? Siapakah yang bertanggungjawab menjelaskannya? Pastilah mana kita tahu, sedia maklum bahawa Nabi lah untuk nak menjelaskan kesamaran ataupun ayat yang dikenaki di dalam suratul Isra ayat 78. Dan siapakah yang bertanggungjawab menjelaskannya? Pasti Nabi lah yang menjelaskan melalui hadis-hadis baginda yang terang lagi sahih. Banyak di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, dan berbagai lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Jadi mana oleh itu kita sekali-kali jadi mana tidak boleh menolak hadis Nabi SAW. Sebaliknya kita pula adalah sedar bahawa teori
dan juga mana pendapat yang menolak hadis ini adalah kafir. Kita hukum terus kafir. Sebab berteori ataupun pelaksanaan yang kita laksanakan sekian lama sebagai seorang Islam, yang mana kita berpandukan kepada hadis Nabi SAW bagi nak sempurnakan amal ibadah kita. Kalau tak ada Nabi, tuan-tuan, jadi mana ibadat kita ni tidak sempurna, tuan-tuan. Ini bukan daripada pendapat seorang bukan dari pendapat seorang Muslim yang taat, bahkan dia terkeluar daripada Islam. Kalau kita nak mendapat title seorang beriman, Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cuba mana kita amalkan sedikit sebanyak, bukan kata sedikit sebanyak, tuan-tuan. Jadi mana kalau kita boleh mana amalkan apa yang diterangkan oleh Nabi, mana tidak engkar dan tidak memperlekehkan, maka insya-Allah kita di antara golongan yang mana Allah Taala sudah memberikan title kita kepada kita, iaitu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam, semua orang Islam, tapi nak mencari mana yang orang yang benar-benar orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana susah, kita kena berusaha lah, tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita teruskan pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi maknanya sikit sebanyak akan memberikan manfaat dalam surah Yasin ini, tuan-tuan. Maka dengan itu, tuan-tuan, penjelasan apa yang dituliskan oleh mana musannif dalam tafsir surah Yasin, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi. Saya mungkin ada 2-3 tafsir sini, tuan-tuan. Ada tafsir Jalalain pun ada juga, tafsir Nur Ihsan pun ada juga. Jadi mana, tuan-tuan, jadi mana kita gabungkan di antara tafsir-tafsir yang lain supaya kita mudah faham, dan penjelasan-penjelasan yang tersirat dan juga jadi mana yang tersurat, maka mudahlah untuk kita nak faham. Hadirin para pendengar, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka jangan ada siapa pun yang cuba menunjukkan kepandaian dengan membuta tuli, memboikot mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperlekeh dan mempersendakan mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana engkau mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara dua nama yang seiringan. Dan ada juga pada sejarah di antara orang yang engkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu kerabat Nabi juga, seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal. Dia pernah membuat pengakuan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Muhammad, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Tuhan engkau, tetapi aku tidak percaya kepada engkau." Maksud di sini ialah apabila engkau tidak percaya kepada Nabi, seolah jadi engkau tidak beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga, jadi mana agama ni, tuan-tuan, tidak boleh dinilai dengan apa? Logik dan juga mana rasional, akal semata-mata. Ada orang tanya, tuan-tuan, ada orang tanya, tuan-tuan, bila kita berwuduk, tuan-tuan, kita ambil wuduk apa semua, kita nak semayang, lepas tu kita terbatal, mana terkentut. Maka apa yang disoal, dia kata, kenapa apabila kita kentut kita kena basuh semua, tuan-tuan? Tu dia. Ini jenis orang yang celaka betul lah ni. Dia ikut akal, tuan-tuan. Bila dia ikut akal, rosak akal, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya akal kita, tuan-tuan, afala taqilun, adakah engkau menggunakan akal? Bila sesuatu percakapan, pertuturan engkau, dialog engkau, dan juga mana bahasa-bahasa engkau, adakah engkau menggunakan akal? Amal ibadah engkau, ketakwaan engkau, Islam engkau. Sebab itulah mana iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalb. Itu sebab mana peringkat yang pertama sekali iqrar, mana lisan. Apa dia lisan? Lidah. Kalau tak ada lidah, susah, tuan-tuan. Nak mengucap pun susah, tuan-tuan. Mana logiknya? Maknanya selalunya kalau kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, banyak dia menisbahkan kepada lidah, tuan-tuan. Kalau tak ada lidah, seorang itu mana tak boleh bercakap, tuan-tuan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, mengatakan, tengok di antara orang panggil apa?
ta'rif ad-din din. Nabi nisbahkan kepada lisan. Nabi nisbahkan kepada lisan. Ma syara'ahu Allah ala lisan nabi min al-ahkam, ke atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tuan-tuan hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sebaliknya daripada perlakuan itu, mana agama tak boleh kita nak nilaikan dengan apa? Dengan logik akal, tuan-tuan. Kenapa pula tadi ni bila dah terbatalnya wudu, kenapa nak kena ambil semua pula, tuan-tuan? Yang salahnya itu ialah mana? Buntut kita, tuan-tuan, yang mengeluarkan mana angin. Kenapa nak dibasuhkan semua pula? Basuhlah maknanya dubur sahaja. Ini jenis kefahaman. Kefahaman menggunakan logical akal sahaja, tidak menggunakan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga mana kekuatan mana akal kita ni, tuan-tuan. Kekuatan mana fikiran semata-mata ni, tuan-tuan. Jadi mana manusia akan cepat merasa bangga kerana kecerdikannya. Kita rasa dia ni cerdik sungguhlah dia ni, tapi dia menggunakan akal. Dia tidak berpandukan kepada hadis Nabi dan juga mana kepada Al-Quran. Mereka berfikir dengan cara apa? Dengan mendapatkan kelulusan akademik tertinggi. Tak kira lah dapat PhD ke, berbangga dengan keputusan mereka, berbangga dengan sijil mereka, berbangga dengan kelulusan kemenangan mereka. Maka mereka sudah layak memperkatakan tentang Al-Quran dan memberikan ulasan-ulasan yang tidak sepatutnya untuk Islam. Wala'iyahzubillah. Jadi mana kita takut, tuan-tuan? Sebab mana sekarang ni kita nampak mana fatwa-fatwa. Kadang-kadang fatwa ini ada satu masa yang memberikan mana kemudaratan kepada seseorang. Jadi mana kita menggunakan fatwa-fatwa, himpunan-himpunan daripada ulama-ulama, bukan kata ulama Malaysia saja, tuan-tuan, mengeluarkan fatwa bahwasanya sekian. Jadi mana kita ni naklah, kita mestilah kena faham, tuan-tuan. Maknanya kalau kata seorang kata beriman kepada Allah SWT adalah mana berkait rapat dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu di antara kaitan yang paling rapat sekali, tuan-tuan. Kerana Rasulullah SAW sendiri dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Rasulullah dia berlantik diri sendiri, tuan-tuan. Itu di antara pergolakan sebenarnya. Maka kita nak ceritakan kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik ni, kepada mereka ni susah sangat. Dia kata bukan aku yang melantik diri aku ini sebagai Nabi dan Rasul. Aku dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukti dia? Maka diberikan bukti, diberikan. Aku dianugerahkan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak membuktikan bahawasanya aku ni dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini kita ni, tuan-tuan, jenis bangsa, walaupun kita ni bangsa ni ada sikit saja, tuan-tuan, satu jenis golongan, 90 bangsa malaikat dan 9 bangsa jin, dan juga mana satu manusia, tapi kita boleh mengatasi semua. Kita boleh mengatasi manusia ni. Di antara golongan, walaupun satu golongan saja, dia boleh mengatasi semua malaikat, mengatasi semua jin. Hebat sungguh manusia ni, tuan-tuan. Sebab apa? Diberikan akal. Helah mereka, tipu daya mereka. Jadi mana tak boleh lawan, tuan-tuan. Tak boleh lawan iblis. Tipu daya iblis lebih hebat lagi, tuan-tuan. Tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat lagi, tuan-tuan. Siapa yang lebih hebat? Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasanya kita faham mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di antara rangkaian yang paling rapat sekali. Dan kita faham beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkait rapat dengan apa? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasulullah melantik sendiri. Maka kita ni macam-macam lah, tuan-tuan. Ada lantik diri sendiri pun ada juga, tuan-tuan. Dan kita lantik, suruh orang lantik pun ada juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kemaksumannya.
Allah Ta'ala maksumlah, Allah Ta'ala pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala pelihara kepada semua lantikan-lantikan tersebut daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala menjamin kemaksuman, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakan jadi mana kita ni manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di mana jin, bangsa-bangsa ni seperti mana malaikat ni dia sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Walaupun mana dikategorikan mana tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepada mereka. Al-uqala thalathatun ajnas, tiga golongan yang jenis berakal. Yang pertamanya ialah al-ins, iaitu manusia, dan yang kedua iaitu al-malaikah, dan yang ketiganya iaitu al-jins. Tiga golongan ni tuan-tuan. Ada berapa jenis saja tuan-tuan? Tak ada pun banyak jenis tuan-tuan. Nak bandingkan dengan malaikat tuan-tuan, ada 90 jenis tuan-tuan, dan golongan. Dan 9 daripada golongan jin, dan 1 saja iaitu daripada golongan manusia. Allah hebat tuan-tuan. Maka tipu daya iblis itu lebih lagi tuan-tuan. Sebab apa? Kita menggunakan akal, dan akal, kewarasan akal itu tidak, kalau kita tidak mendahulukan Al-Quran dan kita tidak meletakkan Al-Quran itu, maka ketidakkewarasan akal itu akan mana? Akan kita nampak tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Al-Quran dan juga pada hadis merupakan satu alignment, mana-mana satu keseimbangan utama dan asas yang kukuh menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia tuan-tuan. Sebab itulah kita nampak di antara, kalau kita orang yang tidak mengikut pegangan daripada Al-Quran ni tuan-tuan, jadi mana tidak ada keseimbangan ataupun alignment tu, tidak ada chamber pun tak ada tuan-tuan. Chamber pun tak ada, alignment pun tak ada, semua tak ada tuan-tuan. Petunjuk tu tak ada tuan-tuan. Bila kita lepas steering saja tuan-tuan, dia akan pergi ke sana. Sebab apa? Dah tidak ada keseimbangan kenderaan kita tuan-tuan. Begitu juga manusia tuan-tuan, kalau tidak berpandukan kepada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia akan ikut saja tuan-tuan. Pergi sana ikut, pergi sini ikut. Jadi orang puak munafik ni tuan-tuan. Pergi sana dekat Tok Imam, jadi mana dia puji pentadbiran, puji kepada dia. Pergi kat puak-puak kafir pula, dia keji pula orang yang beriman tadi ni. Dia pergi puak-puak atas pagar tuan-tuan, dia sembang keadaan sedemikian. Inilah di antara manusia yang tidak jenis tak berguna langsung dalam dunia ni tuan-tuan. Orang panggil apa? Istilah sekarang ni orang panggil lalang. Lalang ni pergi sana dia ikut sana, pergi sini dia kutuk sini, dia pergi sana dia kutuk sini. Jenis ni tak berguna tuan-tuan. Yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran begitu banyak di antara sifat-sifat orang munafik tuan-tuan. Dan begitu juga Al-Quran diturunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Kita ingatlah bahwasanya peringkat yang pertama Allah Ta'ala turunkan surah Yasin ini, Yasin wal Quran. Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala dia sumpah dengan surah Yasin. Yasin, tengok, sumpah dengan Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Tengok tu, Yasin wal Quranil Hakim. Maka kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala meletakkan mana demi Al-Quran, demi Allah. Tengok, sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyatakan tuan-tuan betapa banyaknya terkandung di dalam Al-Quran, dan kebijaksanaan ataupun dipanggil hikmah yang tidak terhingga daripada yang kita boleh ikut, iaitu pengejaran, dan banyak yang tidak boleh ditandingi oleh mana sebarang kebatilan. Tak boleh nak cerita ataupun nak
kita nak baca daripada selain daripada Al-Quran, mana tidak boleh tanding Al-Quran. Sebab apa? Tidak ada kebatilan. Semua yang ada terkandung dalam Al-Quran itu adalah benda-benda yang hak, bukan yang batil. Mana nak buat palsu tak boleh lah. Nak ubah maknanya daripada hak kepada kepalsuan itu mana tak boleh, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada orang mana persoalkan kepada kita, ada juga kan, Tuhan tu Maha Penyayang, kenapa pula orang yang mencuri dihukum potong tangan? Ni puak jenis macam ni. Apa yang saya dah cerita dulu kan, ada di antara rakan-rakan kita juga, tuan-tuan, rakan-rakan yang jahil lah, tuan-tuan. Bila kita berikan penerangan tentang akidah ataupun tentang kepentingan dalam hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, bila disebutnya tu, tuan-tuan, Tuhan pun tak boleh nak bertakbir dah. Tengok tu, sana sini berperang sana, Tuhan pun dah lemah lah. Tuhan pun dah tak boleh nak bertakbir, nak uruskan mana urusan mereka, urusan dia sendiri pun dia tak boleh nak urus. Macam mana dia? Tu dia. Ini yang Allah Ta'ala sebut ni. Ini yang diceritakan di antara puak-puak yang menggunakan akal mereka sebagai suatu sumber utama. Akal mereka sebagai satu sumber utama, bukan Al-Quran. Jadi inilah mengakibatkan persoalan akan timbul sekiranya Tuhan itu Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita baca satu Al-Fatihah, tuan-tuan, bermula daripada ayat pertama, iaitu Bismillah kan, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, tengok tu, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. Jadi mana di sini kita kena fahamlah pemurah tu macam mana. Allah Ta'ala kasih kasihani itu macam mana. Pemurahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala berikan semua segala nikmat-nikmat, segala apa yang kau minta selama segala apa yang engkau idamkan, segala apa yang kau minta, segala apa yang kau usahakan, aku bagi belaka. Tak kira engkau ni beriman ataupun tidak beriman, aku bagi belaka. Ingat, tuan-tuan, jangan kita menyalahkan pula. Jangan kita menyalahkan, ini Cina tengok tak semayang, tengok kaya pada kita lagi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, kita dah baca dah. Hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena tahu dan kita kena faham nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan secara umum, tuan-tuan. Secara kasar-kasar semua dia bagi, tuan-tuan. Orang beriman dia bagi, orang kafir dia bagi, orang tak pagar dia bagi, orang tak beriman, orang tak ada agama pun Allah Ta'ala bagi juga, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Sebab kita berpandukan kepada Al-Quran, tuan-tuan. Kita mesti berpandukan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak berpandukan kepada Al-Quran, maka kita akan boleh melakukan mana apa saja. Hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita ni santai-santai untuk kita berperkongsian kita pada pagi ini di antara surah yang kita baca, iaitu dalam surah Yasin. Jadi tuan-tuan, tidak ada sebenarnya kita nak santai-santai ni, kita mengambil benda-benda yang mudah untuk kita cepat faham. Jangan kita nak, orang panggil apa, terperinci sangat dalam hal-hal dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita terperinci sangat, jadi maknanya orang ni dia letih letih macam-macam, nak memikir sana memikir sini. Maka kita berikan penjelasan-penjelasan yang boleh memudahkan mana kita ni berfikir dan kita boleh amalkan terus. Jadi mana itu di antara matlamat saya, kita orang panggil apa, kita membaca tafsir surah Yasin. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dan kalau kita lihat di antara huraian-huraian lagi tentang perpecahan, tentang khilaf, tentang kefahaman yang menimbulkan kepada kefahaman kesesatan dan tuan-tuan. Jadi banyaklah di antara perkara yang berkaitan, kalau kita nak kaitkan di antara masa dulu dan masa kini, tuan-tuan, mana lebih banyak, tuan-tuan?
Dulu tak ada internet. Bila tak ada internet, tuan-tuan, maklumat itu mana capainya sesuatu maklumat itu terus direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana tuan-tuan, maka apabila kita baca dan kita cuba huraikan mana kupasan-kupasan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, khususnya kita pada pagi ini itu surah Yasin, tuan-tuan. Bila ada orang tanya, tuan-tuan, kita nak fikir macam mana, tuan-tuan? Bila ada orang tanya, sekiranya Tuhan itu Maha Penyayang, kenapa pula orang yang mencuri itu dipotong tangan pula? Itu mana itu kan tanda kasih sayang. Jadi kalau kita jelaskan pada hakikatnya, kalau kita jelaskan pada hakikatnya, tuan-tuan, hukuman itu adalah simbol. Simbol apa, tuan-tuan? Dan manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mak anak kita sikit, tuan-tuan, kita bam, kita rotan. Itu di antara simbol kasih sayang kita. Tidak semestinya kasih sayang itu mana kita peluk saja, tuan-tuan. Maka hukuman itulah di antara simpati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pukul anak kita, sayang. Kadang-kadang kita suruh juga, buat. Bukan kita suruh dia melakukan kejahatan, tidak. Kau buat. Dia suruh juga, seperti mana Allah Taala nikmat yang kasar-kasar. Aku bagi. Bagi. Apa yang kau minta aku bagi belaka. Ingat tu. Nikmat yang kasar-kasar ni, tuan-tuan, Allah Taala bagi belaka. Tapi ini adalah sebagai suatu jerat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana dengan menghukum seorang pencuri, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan ribuan orang lain daripada dicuri, tuan-tuan. Kau ingat kau seorang saja, tuan-tuan, yang curi, tuan-tuan. Ramai lagi akibat daripada perbuatan engkau, orang lain semua ikut, tuan-tuan. Akibat daripada maknanya tidak amanah engkau, kepimpinan engkau tidak amanah, maka habis semua orang pakai ikut, tuan-tuan. Itu sebab mana kita nak bersihkan, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan, nak bersihkan, tuan-tuan. Kita nak hantar Nabi pun tak boleh. Tak ada dah. Nabi pun dah wafat dah, tuan-tuan. Nak hantar siapa lagi, tuan-tuan? Malaikat Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril. Habis semua dah. Hancur habis semua, tuan-tuan. Macam mana nak diberikan penerangan kepada mereka yang bebal, tuan-tuan? Bebal sangat, tuan-tuan. Seperti mana kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum, bukan Nabi Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam bebal sangat, tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala turunkan musibah kepada mereka. Habis hancur, terbalik. Tuan-tuan, itu di antara doa Nabi Lut alaihissalam. Ya Allah, kau hancurkanlah mereka ni, kau hancurkanlah umat aku ni. Sebab apa? Aku ni mana tidak lagi. Sebab apa? Aku ni rasa malu dengan kau, ya Allah. Sebab apa? Aku tak boleh memenuhi kehendak dan amanah daripada engkau. Apalah perangai teruk sangat ni. Allahu Akbar. Ya Allah. Maka Allah Ta'ala perkenankan permintaan tersebut, perkenankan permohonan tersebut. Hancur terbalik, bam, habis semua. Kau datangkanlah umat yang lain, senang aku nak berdakwah kepada. Ni dalam surah Yasin, tuan-tuan, yang kita duk baca setiap malam. Mati pun baca, lepas pada mati pun baca juga. Orang nak pergi mana, pergi haji pun baca, orang selamat pun baca Yasin. Semua baca Yasin, tuan-tuan. Inilah di antara rangkaian-rangkaian yang perlu kita dedahkan. Kenapa kita baca surah Yasin? Ya, memanglah di hati kepada Al-Quran. Mana hati kita kena kena ikhlas. Hati kita ni kena apa? Kena ikhlaskan bacaan tersebut. Takut kita baca bila kita baca dengan keadaan hati kita berbentuk kepada kejahatan, keburukan, maka berlakulah. Tuan-tuan, tak takut juga kan bila kita baca pada orang sakit ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca pada orang sakit, tuan-tuan. Bila orang tu sakit, orang tu memang tak disenangi sebenarnya. Orang ni kita meluat tengok orang tu kan. Bila kita meluat, tuan-tuan, bila kita baca, tuan-tuan, bila baca saja kita baca Yasin, tuan-tuan, nak niatkan untuk simpulan tadi ni. Niat apa? Niat mati cepat kan? Niat. Jadi mana kita kena niat ada elok. Maka itulah tanda kasih sayang mereka.
Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang ramai yang daripada teraniaya, inilah namanya kasih sayang. Bahkan dengan hukuman tersebut dia akan mendidik seluruh manusia, tuan-tuan. Dia akan mendidik seluruh manusia agar kembali ataupun insaf dan takut untuk nak mencuri. Maka hukum curi dah ada, tuan-tuan. Hukum mencuri dah ada dah, tuan-tuan. Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran qat'i, mana tidak ada lagi dah. Tapi ada juga orang mempertikaikan. Kalau kata hukum mencuri, macam mana orang ini? Ini orang-orang yang alim, tuan-tuan. Orang yang belajar dalam ilmu agama. Tetapi oleh anak ada kepentingan, dia menggunakan akal kepala otak dia. Jadi maknanya dia sanggup buat apa saja, tuan-tuan. Macam mana pula nak dipotong tangan? Dia tak boleh nak berusaha, dia tak boleh nak makan, dia tak boleh nak bawa kerja lah. Allahu Akbar. Bukan itu yang kita nak sebenarnya. Yang kita nak itu adalah hukuman yang memberikan keberkatan dalam kehidupan. Sebab apa? Agar manusia insaf dan takut untuk nak mencuri, tuan-tuan. Kita kena ingatlah, tuan-tuan, benda yang kita lakukan walaupun sedikit tetapi berkat. Tu ungkapan kita setiap hari. Kan, tuan? Kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat-sahabat kita, para pendengar, insya-Allah kita ni jangan jadilah orang, jangan jadikan seperti mana orang yang yang mana muflis. Muflis ni maknanya kita rasa kita hebat dan kita rasa kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada simpulan ataupun daripada orang lain. Kita ada PhD, kita ada master dan berbagai lagi. Jadi maknanya kita dah paling hebat. Apa perkataan yang dikeluarkan daripada mulut mereka, semua orang dengar belaka, tuan-tuan. Tetapi kalau kata tok guru di pondok ni, tuan-tuan, ramai di antara tok guru di pondok ni, tuan-tuan, masya-Allah, yang alim berlipat-lipat alim, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini apa ini tok guru pondok ini lekeh punya. Jangan, tuan-tuan. Jangan kita mempersendakan ataupun kita nak mengaitkan kepada orang, tuan-tuan. Saya nak cerita bukan saya alim, tetapi itulah di antara peringatan. Kenapa kita kena peringat? Itulah agama Islam. Saya tak salah. Kita tak salah. Saya pun tak salah. Tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan memberikan peringatan kepada seseorang, tuan-tuan tak salah. Tuan-tuanlah sebagai tok guru sebenarnya. Sebab apa? Memberikan peringatan kepada anaknya, memberikan peringatan kepada rakan-rakan dia. Apa kita nak naikkan diri kita? Tak ada, tuan-tuan. Itulah agama, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Tak kira siapa sekalipun, tuan-tuan. Apa kita nak naikkan diri kita pula? Titlekan diri kita pula? Tak apalah, kita ambil itu sebagai kifayah. Kalau kata kita seorang tu mana bukan dititlekan sebagai tok guru, jadi mana orang tak percaya, tuan-tuan. Maka title itu anugerah. Kau ambil dah, tak ada masalah. PhD ke apa ke, kau ambil dah, tak ada masalah. Sebagai anugerah, tuan-tuan. Bila sebagai anugerah, sebagai satu kekuatan. Bila aku cakap, jadi mana orang akan dengar, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apa kelebihan? Keberkatan. Kelebihan dia manusia. Jadi mana kalau kita mengikut hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalim ke tak? Takkan nak zalim, tuan-tuan. Bukan nak ambil kapak atau ambil parang potong macam tu, tuan-tuan. Dia ada dia punya syarat-syarat dia, tuan-tuan. Pergelangan kan, kita ni gelang tangan kita ni kita boleh tarik macam tu, tuan-tuan. Bukan ambil kapak bom macam kita makan kambing tu, tuan-tuan. Janganlah kita sempitkan akal kita, tuan-tuan. Dahlah akal engkau tu sempit, tapi nak menyempitkan orang lain pula, tidak menggunakan Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dia kata was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana min Allah. Was-sadiq mana pencuri jantan, pencuri betina, kalau kata mencuri kena potong tangan, kedua belah tangan mereka. Zalim ke tak? Bunyi kata potong tangan tu, kita kena terperinci lah potong tu macam mana, tuan-tuan. Bukan kita potong macam potong daging, tuan-tuan. Hentak kepala, putus habis semua tangan-tangan sebab hancur macam apa? Macam kita nak buat kari, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Kita nak was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an
am bima kasaba nakala minallah wallahu a'lam. Yang ujung ayat ni tuan-tuan, kita nak apa? Tu di antara keberkatan sebenarnya. Sebab kita nak hurai dalam bab ni, dalam surah Yasin, tak baca surah Yasin tuan-tuan, dah sampai 7.5 dah tuan-tuan. Jadi mana tak sama-sama lagi. Sebab apa? Kita nak berikan, mana bukan kita nak terperincikan, kita nak memberikan kefahaman turunnya ayat Al-Quran iaitu surah Yasin di Mekah pada ketika itu. Jadi maknanya khususnya ialah bagi menerangi akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, jadi mana adalah bab-bab lain. Sebab mana ayat Al-Quran yang turun di Mekah tidak sama tuan-tuan. Cara Al-Quran diturunkan di Mekah iaitu mengutamakan akidah. Kalau turun di Mekah, di Madinah pula tuan-tuan, iaitu ayat yang menerangkan tentang muamalah dengan manusia, perniagaan, ekonomi, politik dan berbagai lagi lah. Itu di Madinah tuan-tuan. Tapi peringkat yang pertama sekali bila Nabi berhijrah di Madinah, apa yang Nabi terangkan, iaitu mengenai percayalah kepada Allah, jangan kesyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pada ketika sebelum itu, jadi maknanya mereka-mereka ataupun manusia pada ketika itu mana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka disembah patung, sembah bulan, sembah langit dan berbagai lagi, insya-Allah. Namun bila ada orang tanya macam tu, susahlah tuan-tuan. Namun pada hari ini, kalau kita lihat mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala tersebut telah ditolak daripada dilaksanakan dengan alasan apa? Dengan alasan mudah, kononnya kalau kata untuk nak menyelamatkan manusia daripada dizalimi, dan mana hukuman potong tangan dan seumpamanya. Zalim pula. Padahal dengan menolak hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya ialah ramai manusia berasa tidak selamat. Orang-orang kaya mana khawatir kalau kita menggunakan hukum Allah, hukum Islam, maka orang-orang kaya ni khawatir. Sebab apa? Khawatirlah orang kaya ni tuan-tuan. Kalau kata ada hukuman ni tuan-tuan, jadi maknanya mereka terlepaslah daripada takut dirompak oleh orang. Wanita pula khawatir mereka diperkosa, ataupun kanak-kanak pula mana khawatir keselamatan. Tetapi bila ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mereka duduk dalam keadaan senang-senang. Justru maka yang terakhir sekali ialah digalakkan Islam wajib memahami bahawa hukuman Allah Subhanahu Wa Taala adalah hukum yang adil, bersifat penyayang. Dengan apa? Dengan melaksanakan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat semua orang akan merasa aman ataupun tenteram tuan-tuan. Namun lebih penting mereka melakukan namun yang lebih penting mereka yang melakukan kejahatan dan juga mana kemaksiatan juga akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kita dalam masa yang sama kita sudah mengajakkan mereka itu ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mana kita sudah meletakkan diri kita supaya mereka itu tidak binasa. Dengan binasa mereka itu sebab apa? Dengan sebab ketidakketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menggunakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan maknanya had ataupun hukuman, nizam peraturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sudah selamatkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, mudah-mudahan jadi maknanya kita nak mengelakkan daripada melepaskan dosa mereka sebagai mencuri, buat jahat. Itu sebab kita ni berjuang sangat tuan-tuan. Kita nak menegakkan hukum Islam di dalam sesebuah negara. Kita nekat kalau orang tu berjuang kerana Allah, untuk nak meninggikan maknanya
orang panggil apa, martabat Islam semua. Jadi manakah sebelum ini kita lihat mana martabat Islam itu, mana kita duduk di bawah, duduk di tapak kaki tuan-tuan. Tetapi apabila sistem pentadbiran itu mana berubah tuan-tuan, kita lihat mana Islam kita tu naik dah tuan-tuan. Kita rasa seronok dah tuan-tuan, kita rasa seronok lah tuan-tuan sebab Islam tu naik. Ini Islam duduk bawah tuan-tuan, Quran duduk di bawah tuan-tuan, apa lagi? Semua duduk di bawah tuan-tuan. Sebab apa? Yang memerintah itu adalah mana? Di antara golongan yang mana memang anti-Islam tuan-tuan. Bukan orang tak Islam saja tuan-tuan, orang Islam pun sama juga di antara puak-puak munafik yang menjadi pentadbiran. Jadi mana itulah di antara yang paling kita takut sekali ialah puak-puak munafik tuan-tuan. Yang kafir tu kita dah tahulah tuan-tuan, apa nak takut lagi dah. Jadi maknanya ialah cantik dan indah hukum had ataupun hudud dalam Islam. Jadi mana amat malang bagi ramai di antara kalangan manusia yang menolak iaitu menolak kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi hukumnya. Dan sekiranya dia ni sebagai seorang Islam ni tuan-tuan yang mengatakan hukuman Allah Taala itu zalim, hakikatnya samalah kita mengatakan Allah Taala itu zalim. Jadi mana bila dia tak faham perkataan tersebut, aku ni apa yang diperkatakan oleh mana Abu Jahal kepada Muhammad, dia kata, Muhammad, aku percaya kepada Tuhan tapi aku tak percaya kepada engkau. Aku beriman kepada Tuhan Allah Ta'ala tapi aku tak percaya kepada engkau. Sama lah tuan-tuan. Jenis orang tak faham ni susah tuan-tuan. Dan apabila sanggup mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zalim dan tidak, ni jenis orang yang tidak ada peri kemanusiaan. Lebih baik kau menjadi binatang. Sebab apa? Binatang ni mudah tuan-tuan. Bangun pagi, lepas tu bangun pagi apa semua, batu tidur, makan, berak pun dan tidak ada syarat-syarat dah. Kalau kata lembu dia berak macam tu saja. Kalau kata anjing dia tidak ada menggunakan tandas. Kucing tidak menggunakan, kucing cantik sikit lah, dia guna juga, dia tutup juga dia punya najis tuan-tuan. Binatang-binatang yang lain lagi kencing lagi, mana anjing dia kencing macam tengok ada motor elok-elok, mana dia kencing macam tu saja tuan-tuan. Jadi maknanya lebih baik kau jadi binatang, senang, mudah. Mudah tuan-tuan. Ni jadi manusia tidak mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah mana darjat sebagai seorang manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok orang dalam hutan tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak ada langsung sistem tamadun dalam tamadun sebagai seorang manusia itu tidak ada. Macam binatang juga tuan-tuan. Jadi ini di manakah nilai keimanan mereka? Mereka telah menolak hukum Allah SWT, maka mereka artinya mereka tidak beriman lagi kepada Allah SWT. Sedangkan Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan juga mana Tuhan yang Maha Penyayang. Litunzira qawman ma'un zira aba'um fahum ghafilun. Baru ayat 6 tuan-tuan. Supaya engkau memberikan peringatan dan amaran kepada kaum yang kaum yang mana datuk nenek moyang mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Kesenang tuan-tuan. Orang lu rasa hebat, orang lu rasa dia ni hebat di dalam perjuangan tuan-tuan. No, datuk nenek moyang. Sepatutnya mereka ini diberikan peringatan. Litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maka kita kena berikan peringatan. Saya diberikan peringatan, tuan-tuan diberikan peringatan. Sebab apa? Takut lalai tuan-tuan. Dalam sembahyang Allahu Akbar, lalai juga tuan-tuan. Di luar pun kita lalai, dalam sembahyang pun kita lalai, bawa kereta pun kita lalai juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Benarlah perkataan tadi ni. Benarlah ungkapan tadi ni. Yang dikatakan Islam dinun nasiah. Maka ingat memperingati di antara satu sama lain, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri. Kita akan masuklah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Insya-Allah banyak lagi huraian tu daripada ayat yang ke-6 tadi, banyak lagi huraian tuan-tuan. Besok kita akan sambung pula pada subuh, insya-Allah. Jangan pergi ke mana-mana, insya-Allah. Dan kita mudah-mudahan menjadi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan para pendengar, sahabat-sahabat yang mana mengikuti kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat turunkan kepada kita dan berikan
kekuatan kepada kita untuk nak melakukan amal ibadah. Dan Allah Ta'ala refreshkan jadi mana otak kita. Jangan kita jumut dan jangan kita fikir benda yang bukan-bukan. Itu kita fikir apa yang Allah Ta'ala sudah tetapkan dalam Al-Quran itu saja. Jangan duk fikir benda-benda lain yang menggunakan akal. Mana bila akal tu benda rosak, jadi mana habis semua anggota-anggota akan rosak, tuan-tuan. Setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna ala nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.